Jadi inilah dia Realme 7i, penerusi legacy Realme 6i. Jadi apa yang best tentang phone ni? Tapi sebelum tu, roll intro. Assalamualaikum semua, Imran di sini. Jadi Realme 7i, apa yang baru tentang smartphone ni? First kali kat tangan aku ni adalah variant 8GB RAM, 128GB storan dan warna Aurora Green. So RAM ni memang besar, 8GB besar benar pak. Dan korang boleh dapatkan smartphone ni dengan harga RM999. So kenapa aku bagi tahu kat korang harga dia kat awal video ni? So nanti korang akan faham kenapa. Sebab aku dah cover banyak tentang Realme 7i ni. So aku akan lebih straight to the point tentang review ni. Dan aku akan ceritakan pasal skrin dia, macam mana user experience aku, gaming experience semua tu lah. So tak adalah nak panjang sangat video ni. So korang pun senang lah nak tahu benda apa yang penting pasal smartphone ni kan. Jadi benda pertama yang aku nak cakap adalah pasal skrin dia. Okay, untuk Realme 7i ia menggunakan skrin jenis IPS LCD dengan saiz skrin 65 inci dengan menggunakan resolusi HD+ atau 720p. Serius lah Realme, tahun 2020 kot, skrin 720p kalau kereta boleh terbang, kenapa korang tak boleh up kan ke 1080p? Tapi tak apa, sebab dia orang bagi 90Hz lah dekat display ni. So agak smooth jugalah dari segi daily usage kan, sebab refresh rate lagi tinggi kan. Tapi lah, apa yang aku perasan, dia punya 90Hz ni bukan 100% 90Hz yang betul. Maksud aku dia hanya berfungsi dekat segelintir aplikasi lah. Contohnya macam Play Store, lepas tu Facebook Messenger, lepas tu yang apps-apps yang native yang pre-install dengan phone ni. So macam Instagram, Facebook, semua tu semua 60Hz je. So dia bukan 90Hz yang betul lah. Overall quality screen dia memang aku boleh kata memang cantik. Cuba kalau korang dekatkan sikit dengan muka korang kan, dekat phone macam ni, korang boleh nampak lah dia punya pixelated dia tu. Untuk view angle bagi aku dia okey lah untuk sebuah screen IPS LCD. Dan penggunaan di bawah matahari pun okey, but brightness dia yang agak tinggi sikit lah. Apa yang aku suka atau fun facts lah untuk korang semua, kalau screen lagi low resolution, lagi rendah dia punya power consumption. Power consumption ni maksudnya bateri lah, berapa bateri guna kan. So bila lagi rendah resolution ni, bateri dia pun tak makan banyak lah. So memang lagi seronok lah kalau korang nak guna pada jangka masa yang lama kan. Jadi dah lalang cakap pasal bateri tu kan. Macam mana bateri dia pula kan? Bateri untuk Realme 7i ni, ia menggunakan bateri berkapasiti 5000 mAh. Besar kan? Lepas tu dia datang dengan quick charger 18W. Okey lah, dia bagi charger kan. Dan lagi satu, 18W ni dah macam typical lah untuk phone sekarang ni, mid range kan. Semua dah bagi fast charging kan dalam kotak. At least dia bagi charger kan. Tak macam iPhone 12 kan, apa tak nak charger. Untuk screen on time aku bersama smartphone ni, aku boleh dapat around 10 jam je tu. Memang padu dia punya battery consumption dia, memang perform gila lah. 10 jam screen on time dekat sehari ke Yang tu pun aku main agresif gila lah. Aku main social media, main game, aku buat apa game, macam-macam lah. Semua benda aku buat kan, dengan turn on mobile data. So aku rasa battery performance dia memang tip top lah. Tapi masalah yang malang sekali, masa nak charge smartphone ni adalah 3 jam, dari 0% ke 100%. So memang berkurun juga Tapi apa boleh buat kan, dia bagi 18W charger je kan. So reda lah kan, apa boleh buat kan. Untuk chipset pula, smartphone ni dikuasakan oleh 11nm Snapdragon 662. So apa yang baru tentang Snapdragon 662 ni? Okey, apa yang Qualcomm cakap sendiri, dia orang cakap Snapdragon 662 ni dia berada tengah-tengah 660 dengan 665. So kalau nak senang cakap, dekat sini 660, sini 665 dan dekat sini 662. So dia ada tengah-tengah tu. Dia tak sepadu 665 tapi dia tak barai macam 660. Untuk performance harian, aku boleh kata memang smooth dengan 90Hz refresh rate. Lagi cantik, lagi mantul. Tapi adalah juga aku jumpa stuttering semua tu kan. Mungkin sebab dia punya chipset, biasalah kan, chipset jenis low mid range kan, benda standard lah tu. Untuk gaming pula, aku test 3 game, iaitu League of Legends Wild Rift, Genshin Impact dan PUBG Mobile. Okey, untuk League of Legends Wild Rift, dia tak ada setting grafik, tapi korang boleh turn on 60fps. Dan aku cakap overall performance dia memang smooth gila. Aku suka dia punya performance. Kalau korang tengah cari smartphone yang boleh main League of Legends Wild Rift, ni antara smartphone dia lah. Kalau untuk Genshin Impact lah, kalau korang nak performance paling smooth, korang main setting grafik paling lowest, turn on 60fps. Dan aku boleh kata okey lah untuk sebuah phone jenis chipset macam ni. Dia punya grafik dia cantik dan 60fps pun agak constant jugalah. Tapi yang paling sedih adalah PUBG Mobile lah.
korang hanya boleh main dengan setting balance medium je. Aku pun tak pasti kenapa low sangat dia punya setting. Mungkin dia punya chipset tak beberapa optimize lagi dengan game ni. So korang kena tunggu update dululah. Untuk software pula, Realme 7i menggunakan Realme UI dan ia berasaskan Android 10. Dan bagi aku Realme UI di Realme 7i ni memang sangat optimal dan aku memang suka Realme UI ni sebab dia seakan-akan macam stok Android. Untuk features pada Realme UI ni macam biasalah, dia ada dark mode. Dan dark mode ni korang boleh force mana-mana third party apps yang tak support dark mode. Selain tu juga dia ada Team Store. Tapi benda yang tak best pasal Team Store dia ni, dia kebanyakan team ini kena bayar. So macam tak best sangat lah. Ada free tapi aku tak tahu lah. Aku search tak jumpa-jumpa lagi benda free kan. Kawan aku cakap ada free. So mungkin aku tak ternampaknya lagi lah free-nya kat situ kan. Sebagai tambahan lagi, dia ada super power saving mode. Ada super power itu Dan korang boleh guna mode ni kalau korang betul-betul phone korang dah bateri dah nyawa ikan, korang turn on mode ni, memang korang boleh tahan at least dalam beberapa jam lagi, mungkin dalam 5 jam ke 6 jam, tapi dia limited kan lah korang punya usage ni. Macam korang tak boleh guna semua application dan background apps pun dia akan tutup semua. Of course lah, bab terakhir kita nak sembang pasal kamera dia kan. Okey, untuk kamera utama dia menggunakan kamera 64MP dengan aperture f1.8. Ultra wide dia pula menggunakan 8MP f2.3. Dan dua lagi adalah kamera depth dan macro. Kedua kamera ni menggunakan 2MP je. Sebelum kita masuk ke bab dia punya gambar semua tu, aku nak cerita kat korang, phone ni sebenarnya tak support tau sensor 64MP. Tahu sebab apa? Chipset Snapdragon 862 dia punya maksimum megapiksel untuk sensor adalah 48MP. Jadi macam mana Realme boleh sumbat 64MP dekat phone ni Pelik kan? So jawapan dia simple je. Software. Kalau korang tangkap gambar menggunakan smartphone ni, dia akan menghasilkan gambar 16MP, bukan 64MP. Sebab apa? Sebab pixel binding. Pixel binding ni kalau aku nak ringkaskan, dia akan kecilkan korang punya main sensor. Contohnya macam 48MP, dia akan bahagi 4. So dia akan jadi 12MP. So dia akan tangkap gambar natively 12MP. Betul kalau macam 64 ni pula, dia akan tangkap 16. Sebab apa? 64 bahagi 4. So jadilah 16MP. So that's all lah. So macam mana phone ni ada 64MP mode? Yang 64MP mode ni pun simple juga, software teknik juga. Aku boleh panggil adalah image upscaling. Image upscaling ni berfungsi macam mana? Semasa korang tangkap gambar menggunakan mode 64MP dekat phone ni, dia akan tangkap beberapa gambar banyak kali dan dia akan gabungkan, dia akan kompreskan menjadi satu gambar dan dia akan naikkan dia punya resolusi gambar tersebut. Dia akan enhance dia punya detail semua tu lah. Sebab tu korang boleh zoom banyak kali sebab dia punya resolution lagi tinggi. So that's all lah. Dia memang bukan 64MP, dia lebih kepada software 64MP. So kalau nak senang kata tu, it's not real lah. Dia bukan 64MP lah. Dia lebih kepada 16MP kamera lah. So, jom kita masuk ke bab gambar dia pula Untuk main kamera dia bagi aku memang nampak typical. Dia bagus je lah aku kata. Indoor, outdoor Cuba kat kawasan gelap tu, biasalah dia struggle sikit kan. Sebab dia punya chipset pun bukan jenis high end je kan. Dan untuk ultra wide dia pula, dia agak luas. Dan apa aku perasan, dia agak gelap sikit lah kalau compare dengan main kamera. Dan ada color shift sikit. So that's all lah. Tapi overall ok lah untuk ultra wide. Untuk depth sensor dia pula untuk portrait lah kan, dia pun ok. Dia punya edge detection pun not bad. Rambut aku pun dia masih boleh kawal. Untuk macro pula, aku rasa korang tengok gambar ni korang dah faham dah macam mana kan. So aku tak perlu explain lebih lanjut lah pasal macro. Untuk video pula, korang boleh record sehingga 1080p. And that's all. Tak ada 4K malang sekali. Dan apa yang best, dia ada Ultra Steady Mode. Dia akan menggunakan EIS untuk stabilizekan korang punya video. So tengok dulu dia punya video ni. Untuk selfie pula, kamera yang digunakan adalah 16MP dengan aperture f2.1. Dan bagi aku gambar dia biasa je. Macam biasalah typical Realme punya selfie kan. Dia ok je, detail semua ok. Dan untuk video pun dia boleh record 1080p. So tengok dulu video selfie Realme 7i ni. Itu adalah rakaman selfie 1080p kat Realme 7i.
trusted remote. Stable lah. So that's all untuk ulasan kali ini Realme 7i. Bagi aku, Realme 7i ni adalah sebuah smartphone yang agak pelik dari segi harga dia. First sekali, Realme bagi skrin 720p dekat phone ni. Tapi tak apa sebab dia 90Hz refresh rate. So aku macam boleh lah. Kita bagi pass lah kat sini. Lepas tu dia bagi chipset Snapdragon 692 dan performance dia pun lebih kurang macam dia 60 yang chipset 2 tahun lepas punya. So aku pun tak boleh brain dekat belah situ kan. Lagi satu, kalau korang compare dengan Realme 6i, kat sini mesti korang lagi pening. Performance Realme 6i compare dengan 7i ni, 6i lagi padu daripada yang ni. So macam mana Kalau korang tak percaya, korang boleh tengok sendiri benchmark aku dah buat dekat skrin korang sekarang ni. Lagi satu adalah harga dia kan. Kalau korang fikir balik, harga RM999, korang boleh dapat phone apa lagi? Yes, kalau korang terfikir Realme 6, betul, benar anak muda. Realme 6 sekarang ni korang boleh dapatkan dengan harga, kalau hari tu dah promo RM899 atau korang boleh dapat dalam RM950. So dalam range macam tu. So Realme 6 ni, dia lagi, aku cakap 2 times lagi powerful lah daripada ni. First, dia pakai MediaTek Helio G90T, screen 1080p dengan 90Hz. So bila korang fikir balik kan, macam mana kan, aku pun tak tahu cakap macam mana kan. So aku tak boleh recommend kat korang phone ni. Baik korang beli Realme 6 je. Ya, aku tahu Realme 7i ni dia punya storage dengan RAM lagi besar dari Realme 6 tu. Tapi aku akan buat analogi kat korang. Okay, contohnya kalau korang beli sebuah kereta Proton Exora kan, dalam dia besar kan, besar semua sedap kan, tapi korang dapat enjin kancil. Okay, no offense lah kepada pengguna kancil ni, hanya contoh je, jangan terasa lah kan. So macam tu lah kan, ya memang sedap, tapi guna enjin kancil lah, rasa macam mana aku tak tahu kan. Macam tu lah cerita dia. So contoh je lah. So kalau compare dengan Realme 6, aku rasa baik korang beli Realme 6 lagi. Aku hanya sarankan korang beli phone ni kalau ada promosi. Yes, promosi baru beli. Untuk sekarang ni, bagi aku dia tak berbaloi. Serius aku cakap orang. So that's all dari aku, Imran. Assalamualaikum. Bye. Alright guys, dengan itu lunaskan tanggungjawab korang dengan subscribe Wiser Mind dekat atas ni. Lepas tu kalau korang rasa macam gian sangat nak tengok video Wiser kan, so ada 2 link kat sini. So korang tekan ni mana-mana link. Dan guys, jangan lupa subscribe.